akan memberikan perhatian kepada kempen Pertubuhan Adiniah 2022, iaitu bagaimana anda boleh menyertai di bawah kempen yang dilaksanakan bersama Pertubuhan Adiniah ini. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut secara dalam talian. Kita bersama dengan Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum. Ustaz. Baik, ini sepastinya merupakan satu kempen yang sering kali kita war-warkan, khususnya menjelang Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba pada hujung minggu ini, iaitu berkenaan korban dan akikah, yang merupakan salah satu program yang lazim dilaksanakan di bawah Pertubuhan Adiniah, terutamanya bukan saja di dalam negara, malah juga di luar negara, iaitu negara-negara yang terpilih, khususnya untuk kita menyantuni golongan fakir dan miskin. Dan sepastinya juga kita ingin mengetahui apakah antara pakej-pakej yang ditawarkan di bawah kempen Pertubuhan Adiniah 2021 ini. Kenapa pentingnya untuk kita melaksanakan kempen ibadah korban selagi kita masih mempunyai ruang dan masa ini, selagi masih belum terlambat untuk kita memanfaatkan, untuk kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kita sampaikan, khususnya berkenaan kempen Pertubuhan Adiniah ini. Dan untuk makluman anda, kempen Pertubuhan Adiniah ini telah beroperasi sejak tahun 1985 dengan mengendalikan korban dan akikah di Malaysia, Kemboja dan juga Mekah. Bagi kempen ibadah korban ini dilaksanakan pada tempoh Hari Raya Haji ini, dan juga bagi akikah dilaksanakan sepanjang tahun. Dan juga kita ingin memberi makluman kepada anda apa yang menarik berkenaan kempen Pertubuhan Adiniah ini adalah bagaimana caranya untuk anda menyertai adalah berkenaan dengan laman sesawang yang cukup memudahkan anda untuk menyertai kempen yang dilaksanakan. Jadi saya kira Ustaz sudah pun berada di dalam talian bersama kita pada kali ini, iaitu Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah Ustaz. Okey Ustaz, mungkin untuk permulaan ini boleh terangkan kembali berkenaan dengan Pertubuhan Adiniah ini, khususnya kempen korban dan akikah ini, Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host dan selamat pagi Malaysia Tuan Munawar dan penonton di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya Ustaz Dr. Zamri Zainuddin, Duta Pertubuhan Sukarelawan Adiniah, mengajak tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kami bagi melaksanakan ibadah korban dan kempen ibadah korban dan akikah pada tahun 2022. Pertubuhan ini yang telah mencecah 35 tahun, hampir 40 tahun, iaitu semenjak 1985. Saya sendiri turun kepada pejabat pengurusan mereka yang mereka mempunyai 45 orang staf yang sangat profesional, makannya berjemaah, kerjanya sistematik. Bahkan usia 35 tahun adalah bukan satu benda yang main-main, tuan-tuan. Dia bukan scammer, bukan kerja yang touch and go, tapi pengalaman yang cukup lama sehingga kami berani meletakkan sasaran untuk korban dan akikah sepanjang tahun 2022 ini. Walaupun korban limited waktu, tapi akikah sepanjang tahun adalah sebanyak 100,000 orang peserta untuk menjayakan kempen ini bersama-sama dengan kami. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada bulan Zulhijjah yang Nabi SAW menyatakan tidak ada amal soleh yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amal-amal soleh yang berada pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah yang kita berada sekarang. Bermakna 10 awal itu kemuncaknya adalah pada 10 hari raya korban, iaitu hari raya Aidiladha ataupun hari raya haji. Maka ketika itu sunat untuk kita melakukan ibadah korban, termasuk 3 hari selepasnya hari-hari tasyrik. Tuan-tuan yang rahmati Allah, Nabi SAW juga bersabda, Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mempunyai kemampuan harta tetapi dia tak mahu untuk melakukan ibadah korban pada tahun tersebut, jangan dekat tempat sembahyang raya kami. Ya Allah. Tuan-tuan, daripada hadis ini Imam Hanafi menyatakan wajib bagi pengikut Imam Hanafi melakukan ibadah korban pada setiap tahun. Manakala majoriti ulama menyatakan sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat ditekankan. Walaupun Nabi tidak kaya, tidak juga Nabi miskin. Ya, tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sendiri tidak pernah miss untuk melakukan ibadah korban pada setiap tahun sebagai memanifestasikan dan menjelmakan rasa syukur atas telaga Kautsar yang Allah bakal kurniakan kepada kita semua, yang mengakibatkan kita dapat masuk syurga dan tidak akan haus selama-lamanya dengan penuh kenikmatan. Bukan 1 juta tahun, bukan 1 bilion tahun, bukan 1 trilion tahun. Itu ada tempoh habis. Selama-lamanya
Bahkan ahli tafsir kata Al-Kautsar juga adalah merupakan membawa maksud nikmat yang sangat banyak, tuan-tuan. Maka kita jelmakan dengan syukur melalui fasalli li rabbika wanhar. Solatlah kepada Tuhan kamu dan sembelihlah binatang korban kamu. Masya Allah. Dan di sini disebutkan bahasa Arab dia ada bezakan wanhar dengan wazbah. Kalau orang Melayu diterjemahkan sembelih je. Tetapi Arab ada membezakan. Wanhar merujuk kepada sembelihan yang high end, yang paling mahal, yang paling tinggi, iaitu merujuk kepada unta. Manakala wazbah, bawah daripada unta, iaitu kambing, lembu, seladang dan seumpama dengannya. Jadi oleh sebab itu seolah-olah kita jelmakan rasa syukur ini dengan sembelihkan cinta dunia kita yang paling terbaik, yang paling mahal, yang kita mampu kalau boleh. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, Pertubuhan Sukarelawan Adiniah menawarkan semurah RM350 sahaja bagi satu bahagian lembu di Kemboja, tuan-tuan. Bermakna kalau RM350 ini dibahagikan selama 365 tahun, 365 hari tahun, bermakna sehari lebih kurang kita belanjakan untuk sembelihkan cinta dunia kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang banyak itu sekitar 96 sen. Yang harga mak pun mungkin tak lepas. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah semurah yang kami tawarkan. Sebab Kemboja adalah dia mengeksport daging-daging mereka. Tetapi Malaysia adalah masih berstatus mengimport daging kambing dan lembu. Itu sebab dia mahal. Maka satu bahagian di lembu di Malaysia pula RM850. Manakala seekor kambing di Malaysia RM1,200. Untuk ibadah korban ini kita tutup pada 8 Julai ini. Segera tuan-tuan untuk di Malaysia. Tapi ada orang kata, Ustaz, mahalnya kat Malaysia. Disebut oleh ulama, ma la yudriku kulluh, la yutraku jalluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita bagi option seperti mana yang tuan-tuan tengok di skrin itu. Di Kemboja yang saya sebutkan tadi, satu bahagian RM350 untuk satu bahagian lembu. Maka seekor kambing RM650. Di Kemboja untuk korban, tuan-tuan, kita extend. Bukan saja bukan 8 Julai tuan-tuan ya, kita sampai 11, 12 masih lagi boleh terima sebab kita punya networking, kita punya pekerja, kita punya stability selama hampir 40 tahun ini biasa menguruskan di Kemboja, tempat favourite kami ini, sehinggalah ke hari-hari tasyrik. Dan kita explore satu tempat baru di Mekah, tuan-tuan, iaitu kambing sahaja, dan untuk korban ia telah tutup, tuan-tuan, bagi Mekah. Tetapi akikah, tuan-tuan, boleh terus diadakan sepanjang tahun dan seekor kambing RM450 saja. Bila sebut pasal agihan sikit, tuan-tuan, walaupun para ulama menyatakan boleh membahagikan, dianjurkan kepada 3 pembahagian agihan daging, iaitu 1/3 dibahagikan kepada peserta korban, 1/3 lagi adalah untuk fakir miskin, dan 1/3 kepada bebas yang meminta dan tidak meminta, termasuk orang kaya pun boleh. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, nama pun korban, sembelihkan cinta ataupun sembelihkan rasa cinta, nak rasa daging, nak rasa sayang duit, nak juga kepada fakir miskin direct, tuan-tuan. Jadi baik di Malaysia kita bagi fakir miskin, di Kemboja, tuan-tuan, bukan kerana tak ada daging, bukan kerana tak ada lembu, bukan tak ada kambing, tapi mereka tak mampu membeli sehingga merasa nikmat makan daging hanya setahun sekali, tuan-tuan, hasil daripada korban yang tuan-tuan lakukan direct kepada mereka, selari dengan ruh pengorbanan itu, tuan-tuan. Begitu juga di Mekah, bukanlah mereka ni semua orang have berada-ada, tuan-tuan. Sebab kita rasa bangunan pencakar langit, menara jam yang cantik, tak. Sebenarnya di Mekah ada sentiasa orang yang susah sepanjang tahun. Datang hanya untuk berlepas tambang pergi balik, tapi tak tidur hotel pun. Duduk kat masjid, tuan-tuan. Bermalam di situ, makan tak apa, menentu tak cukup. Tuan-tuan, termasuklah tuan-tuan kerajaan Saudi membela golongan negara-negara pelarian seperti pelarian Myanmar, Bangladesh, Pakistan dan seumpama dengannya. Bermakna di Saudi pun juga ramai orang susah yang berada sepanjang tahun, yang daging dan agihan-agihan ini juga akan diberikan kepada golongan ini. Ya, Tuan Munawar. Baik, sekali lagi mungkin kita boleh dapatkan bagaimana kaedah penyertaan yang boleh dilakukan oleh setiap penonton yang menyaksikan yang berminat untuk melaksanakan kempen di bawah Adiniah ini, Ustaz. Ya, tuan-tuan yang rahmati Allah, jangan tunggu lama lagi. Sekarang lakukan call to action ataupun bergerak untuk melakukan ibadah korban. Kalau mungkin dah ada nak tambah, ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang. Ya, tetapi kalau misalnya nak tambah pun bagus, ataupun belum lagi, sekarang berujuk website kami di www.diniah.org.my/korban. Di situ ada boleh pendaftaran online. Begitu juga boleh orang kata tengok gambar, terus internet banking dan seumpama dengannya.
Tapi tuan-tuan, kalau nak telefon kami, hotline kami, 2 hotline kami, penting. Sebab dia bukan macam nak beli nasi lemak, murah-murah kan. Ratus-ratus ribu kan. Mungkin nak tahu detail, scammer ke tak scammer, nak tahu pendetailannya macam mana. Telefon di Ustazah Hazwani di talian 011-5506-6972 ataupun Cik Fatihah di 011-558-32-976. Walaupun hotline ada 2 tuan-tuan, tapi staf yang menyambut tu ada ramai tuan-tuan, untuk memastikan tuan-tuan dilayan dengan secepat mungkin dan tidak mengecewakan. Jangan pula pakcik-makcik rasa kecil hati. Saya nak cakap dengan Ustaz Hazwani ni, kenapa dia pasang pada orang lain ni scammer ke apa? Tak, untuk tuan-tuan dilayani. Sebab kami biasa akan dihujani dengan panggilan telefon, begitu juga dengan WhatsApp. Jadi takut tak terlayan, jadi Ustazah Hazwani, Cik Fatihah ni terpaksa passing kepada tim dia yang ramai untuk melayan sebaik mungkin kepada tuan-tuan bersama Pertubuhan Sukarelawan Adiliyah, insya-Allah. Ya Ustaz, mungkin ada yang tertanya Ustaz, bila tarikh tutup sebenarnya? Masih berkesempatan ke tak? Bila tarikh tutup, mungkin Ustaz boleh perincikan lagi Ustaz. Baik. Saya tegaskan balik, untuk akikah dia sepanjang tahun. Baik tuan-tuan nak buat kat Malaysia, Kemboja ataupun Mekah, kita masih lagi buka. Walaupun musim korban dah habis ke, kita buka juga sepanjang tahun. Tetapi untuk korban Malaysia kita akan tutup 8 Julai. Supaya sempat untuk menguruskan. Di Kemboja masih lagi sempat masuk hari tasyrik, iaitu 11, 12, itu masih sempat lagi sebab networking kita yang kuat ya. Jadi tuan-tuan cepat, jangan lambat-lambat ujung-ujung last minute sangat. Dan di Mekah dah tutup tuan-tuan untuk korban, tapi untuk akikah kita akan buka sepanjang tahun yang 450 ringgit. Itulah dia. Baik. Sekali lagi Ustaz, kita nak galak lebih ramai lagi yang menyertai ibadah korban di bawah Adiliyah ini. War-warkan berkenaan dengan pakej yang disediakan ni. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pakej yang disediakan ini saya ingat antara yang berpatutan dan paling murah. Sebab ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Kemboja ni nampak murah ni kan, RM350. Sebab saya tekan sekali lagi, walaupun mereka negara susah, mereka tak mampu untuk beli daging, tapi mereka ada ladang yang sangat besar. Dan itu makan makanan pure, bukan pellet, iaitu rumput-rumput, termasuk rumput kering, menyebabkan daging mereka solid dan banyak. Maka oleh sebab itu harganya murah dan dia berstatus mengeksport daging ke luar-luar negara. Tetapi Malaysia dia ke dalam ataupun dia masih lagi mengimport. Oleh sebab itu pakej Malaysia mahal, tetapi mampu la yudriku kulluh. Itu kerja tak mampu kat Malaysia, jangan. Kita ada option seperti mana yang tuan-tuan nampak di skrin tadi, di Kebonja baik ataupun Baik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada kali ini, dan kepada anda yang ingin mengetahui maklumat lanjut berkenaan kempen yang dilaksanakan ini, boleh terus saja ke laman Facebook Pertubuhan Sukarelawan Adiliyah dan juga laman sesawang yang dipaparkan. Terima kasih Datuk Ustaz Dr. Zamri Zainuddin atas perkongsian pada pagi ini. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, penonton, selepas ini kita akan bicara berkenaan Karnival